Lihatlah dunia, RM5,000. Terima kasih banyak. Anugerah Pembinaan Media Elektronik dan Online Broadcasting, berita dan bencana. Rencana. Bencana, ya Allah. Bukan. Tapi sebenarnya hari ini kita nak bercakap tentang kejayaan pada seorang pemilik. Bukan kita orang mulia lah sebenarnya. Bukan kami yang punya. Okey, tak balik. Okey, tapi sebenarnya tetamu kita ini, dia bukan setakat macam perkara-perkara ataupun dokumentari yang berkaitan dengan macam yang istimewa tentang pelancongan suatu tempat. Tapi yang berkaitan dengan bencana pun ada. Pasal saya terfikir bencana tadi tu. Dulu dia semua benda dia pergi. Semua benda dia pergi. Sekarang dia fokus pada ni. Baik. Kita nak bersama Abang Rosli. Terima kasih bang. Terima kasih Syaril dan juga Hani. Sama ada kita dua juga. Tahu lah Mohkemia tu. Mohkemia. Tapi yang ini tiada kaitan dengan Mohkemia lah. Tiada, tapi kejap lagi ada kot. Okey. Dan sebenarnya kalau tadi kita tengok promo berkenaan duit tu, kita kata macam ada kena-mengena juga ke? Saya mencadangkan namanya. Duit tu, do it is money, duit. Duit lakukan, do IT is gunakan teknologi. Betul, so all together. Betul. Okey, menarik. Okey, baik. Bang, kita kongsi dulu mengenai anugerah ini. Bila dilaksanakan? 2 bulan lepas. Oleh kerana terlalu sibuk, saya telah mendapat green light ataupun lampu hijau daripada pihak SPM untuk appear ataupun muncul dalam program SPM. Tapi oleh kerana saya mendapat undangan ataupun jemputan untuk membuat penggambaran di Jepun, di Mie, jadi saya anjakkan tarikh ataupun kemunculan saya pada hari ini. Dan alhamdulillah nampaknya kemenangan ini sebenarnya bukan untuk saya, sebenarnya untuk RTM. Pada RTM, betul? Untuk RTM. Betul. Okey, apa istimewanya dokumentari yang dihantar ini? Okey, sepanjang hampir lebih kurang 10 atau 11 tahun Panorama telah diperkenalkan ataupun dipersembahkan untuk tatapan penonton RTM. Panorama tidak pernah memenangi apa-apa anugerah media. Jadi sejak saya mengambil alih 2 tahun lepas, jadi saya menyimpan cita-cita untuk sekurang-kurangnya Panorama mesti menggondol anugerah media. Jadi kami membuat penyelidikan, membuat bagaimana tajuk yang boleh memberi impak ataupun memberi kesan kepada penonton Panorama. Dan jadi ada beberapa tajuk yang agak menjadi perhatian. Jadi antara salah satunya adalah IBS, Industrial Building System ataupun sistem binaan berindustri, yang sebenarnya telah diperkenalkan lama dah, masa tahun 70-an lagi, tetapi ramai pihak kata IBS ni tak bagus, itu ini, dan sebenarnya apabila kita membuat penggambaran, kita buat research ataupun penyelidikan, nampaklah IBS ni memberi satu konotasi baru dalam industri pembinaan Malaysia. Dan saya yakin dengan pihak CIDB, promosi pihak CIDB, Kementerian Kerja Raya dan pemain-pemain dalam industri pembinaan yang melihat komponen IBS ini amat penting untuk melonjakkan industri pembinaan di Malaysia. Dan hasilnya dengan pengacara saya adalah Wan Al-Azhar, rakan anda juga. Ini di sebuah kilang di jika tidak salah saya di Sepang, di mana mereka mengeluarkan komponen-komponen IBS. Maksudnya dia macam kita tengok Lego kita pasang siap. Tapi sekarang ni semua itu dikilangkan. Jadi kalau di tapak lokasi pembinaan memang tak wujudlah lagi pokok kena tebang, sampah sarap, lepas tu ada banyak bahan lebihan pembinaan yang dibuang rata-rata. Jadi IBS sangat berkesan. Okey Rosli, sebab selalunya bila kita tengok hasil tangan Rosli kan, dia mesti ada berkaitan dengan satu visual yang strong tau. Dia macam kita nampak macam kita nak tengok and then VO tu macam setakat satu benda yang okey sikit-sikit je. Tapi yang ini strong dia kena daripada VO. Penerangan. Ya, sebenarnya komposisi untuk penerbitan yang baik, kita melihat dari pelbagai sudut produksi ataupun penerbitan. Yang paling penting selain visual, kita perlu membuat penyelidikan itu mengenai bagaimana ia boleh diterjemahkan dalam bentuk visual dan difahami oleh layman ataupun orang masyarakat ataupun penonton awam. Kita tidak boleh menunjuk ataupun menonjolkan sesuatu perkara yang terlalu teknikal. Jadi cabaran kepada saya sebab perkara ini adalah melibatkan kejuruteraan teknikal. Jadi kami, bagi saya, kalau kita tak cuba, kita tak tahu sejauh mana kemampuan kita. Jadi saya buat research, saya buat penyelidikan dengan bantuan Wan Al-Azhar. Terima kasih Wan Al-Azhar dan juga jurukamera RTM semua yang buat editing dan syutingan. Kita membuat research yang dari pelbagai sudut. Bagaimana, kenapa IBS ni ada turun naiknya. Tahun 70-an diperkenalkan, tetapi agak stagnan, tidak dipromosikan di halayak. Sedangkan pemain industri pembinaan telah mengaplikasikan IBS ini sebagai satu elemen yang paling penting dalam industri pembinaan, sebab banyak menjimatkan kos, boleh mengurangkan kemasukan pekerja asing. Jadi kalau kita bawa pekerja asing, jadi mereka akan mengeluarkan duit kita ke luar negara, ke negara-negara asal mereka. Jadi ada banyak implikasi-implikasi yang positif, khususnya itu anugerah tadi. Ini masa kemenangan Ya.
Dan sebenarnya juga kita boleh melihat industri pembinaan Malaysia berada di tahap yang amat baik dan walaupun berlakunya perubahan cuaca dari sudut cuaca tu cuaca industri pembinaan sendiri seperti currency ataupun tukaran wang ringgit, namun saya yakin dengan teknologi IBS ini banyak lagi perkara-perkara atau elemen-elemen baik yang boleh kita aplikasikan khususnya untuk membina rumah mereka yang dilanda bencana seperti kebakaran, banjir, tsunami. Ini antara struktur binaan ataupun komponen-komponen yang penting untuk menjalankan membina bangunan untuk teknologi IBS ini. Kalau kita tengok yalah hadiah ni hanya sekadar angka, tapi bagi saya sebagai seorang wartawan, kepuasan apabila dapat memberikan satu impak dan juga ilmu kepada para penonton terutamanya dari sudut ilmu-ilmu sebegini. Mungkin ada penghargaan khusus yang diberikan oleh pihak Jabatan Kerja Raya contohnya apabila melihat hasil tangan Rosli. Mereka melihat kandungan IBS cepat, selamat dan efisien episod tersebut mempunyai komposisi penyelidikan yang baik, visual dengan temu ramah dan juga endorsement ataupun pengakuan daripada pihak pemain-pemain industri pembinaan sendiri. Jadi penghargaannya selain menang anugerah ini, mereka cakap tahun depan masuklah lagi. Jangan tak hantar bahan. InsyaAllah saya akan teruskan untuk menghantar bahan tersebut. Dan saya yakin kemenangan ini bukanlah kemenangan yang pertama dan terakhir. Lebih ramai lagi bakat-bakat di RTM ni yang boleh menyerlah. Hanya mereka memerlukan sokongan, maksudnya beri sokongan moral, beri mereka peluang. Kerana bagi saya, semua orang akan membuat kesilapan. Jadi kalau kita tak belajar dari kesilapan, mungkin kita tidak akan memperbaiki kesilapan tersebut. Tetapi jangan ulangi kesilapan tu berkali-kali. Itu dah tak boleh dah. Nampak tu. Sekali harum tadi Rosli bagi tip untuk kita jadi seperti bayangkanlah 14 anugerah dalam bidang kewatanan dan juga penerbitan selama ini. Sepanjang. Untuk tempoh berapa tahun? Lebih kurang more or less 13-14 tahun. 13-14 tahun. Alhamdulillah. Saya rasa sebenarnya kita kena terus berusaha, jangan mudah putus asa jika orang selalu mewujudkan elemen-elemen negatif terhadap apa yang kita capai ataupun apa yang kita sedang lakukan. Bagi saya itu hanya drama yang perlu diketepikan. Drama kita buat sendiri. Okey, apa yang saya nampak Rosli, maknanya apa benda kita nak buat ni, yang kita nak yang terbaik, kita kena cari sendiri. Kita jangan mengharapkan orang macam tunggu bagi kat kita. Kita tak boleh konsep menunggu bulan jatuh ke riba. Kita boleh menunggu boleh tunggu bulan jatuh ke riba kalau kita dah benar-benar di satu tahap yang amat membanggakan. Sebab semua orang akan kenal anda dan semua orang tahu siapa anda. Jadi sekarang ni kalau nak develop ataupun bina career dalam industri penyiaran ataupun dalam industri penglibatan saya, apa yang saya buat pada hari ini, ada banyak elemen-elemen lain yang perlu kita ambil kira, perlu fikirkan kerana ada banyak juga cabaran-cabaran yang tidak dijangka akan berlaku. Baik, dalam masa yang berbaki ini 2016, apa yang kita boleh harapkan dari hasil Panorama, hasil tangan Rosli? Okey, jika kita lihat visual sekarang ni, Heliza sedang bersolat memakai baju ninja. Dan episod kedua, Moh Kemie. Jangan lupa saksikan pada hari Rabu pada 11.05 malam di TV1. Dan kami memang tidak punya masa untuk bertukar pakaian kerana jadual penggambaran terlalu ketat. Jadi mereka kata why not? Kenapa tidak memakai baju ninja? Jadi sebenarnya kali pertama juga kami memaparkan bagaimana kehebatan ninja yang berasal daripada wilayah Mie ini. Dan saya berpendapat anda sebagai penonton kenalah tengok apa istimewanya ninja di Mie ni. Kita tengok dulu ninja di TV je kan. Comel tu ninja comel. Ya, ninja comel. Ini adalah kawasan wilayah Mie. Tidak terlalu moden ataupun penuh dengan bangunan-bangunan tinggi, tetapi mengekalkan keaslian seni bina dan juga keaslian warisan turun-temurun seni bina masyarakat purba di wilayah Mie ini sendiri. Dan ini kita membuat penggambaran di sebuah taman ninja sebelum menerokai aktiviti-aktiviti ninja yang ditawarkan di taman berkenaan. Jadi ada banyak elemen-elemen yang perlu ditonton. Saya lah juga pengacara dan saya lah juga yang kita paksa memberi direksi kepada kru kerana all in one lah. Penerbit, pengacara, penulis skrip semua. Puas tetapi sedikit memenatkan. Tetapi jika kita boleh buat, kenapa tidak? Berbaloi.
pahala. Betul. Pahala ya. Okey, Wah. baik. Kita kena ada segmen khusus dengan Rosli. Sedap dengar dia cerita. 13-14 tahun dapat 14 anugerah macam tu kan. Maknanya setahun sekali umpamanya. Tahun depan maknanya ada satu lagi anugerah yang bakal tiba, Anugerah Seri insya-Allah. Angkasa. Anugerah Seri Seri Angkasa. Angkasa bulan Mei nanti, insya-Allah. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Amin. Okey, Rosli, terima kasih banyak-banyak dan rasa pengalaman yang ada ni tak cukup, betul lah. Betul. Saya kata kan, memang tak cukup. Jadi kita tambah lagi 1 jam lah. Okey, terima kasih Hadi dan juga Terima kasih. Karin. Ya, Baik. okey. Baik, kita nak